أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ustazah ucapkan ke sesi pembelajaran PDPC online 2021 bagi semua anak-anak tahun 6 SRA Pekan Semenyih. Semoga anak-anak semua sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan semuanya berada dalam keadaan yang baik-baik sahaja di rumah. Sama-samalah kita berdoa, semoga ujian yang Allah berikan pada kita kali ini, iaitu ujian COVID-19, segera diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dilenyapkan dari muka bumi ini, insya-Allah. Saya Ustazah Siti Armiati binti Arifudin, merupakan guru kelas 6 Itqan yang akan mengajar anak-anak mata pelajaran Al-Quran, Tajwid dan Khat. Bagi Al-Quran dan Khat, Ustazah akan mengajar hanya untuk kelas 6 Itqan sahaja. Manakala bagi mata pelajaran Tajwid, Ustazah akan mengajar ke 6 kelas tahun 6, iaitu 6 Mumtaz, 6 Ma'ruf, 6 Imtiaz, 6 Ijtihad, 6 Itqan dan juga 6 Irsyad. InsyaAllah. Oleh kerana kita masih lagi dalam Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2021, kita akan meneruskan pengajaran dan pembelajaran kita melalui PDPC, iaitu Pengajaran dan Pemudah Cara Online PKP 2021 bagi mata pelajaran Tajwid. Pelajaran tajwid kita pada hari ini dalam tajuk yang pertama iaitu idgham dan bahagian-bahagian idgham. Apakah yang perlu kita ketahui mengenai idgham? Idgham terbahagi, pengertian idgham terbahagi kepada dua, iaitu dari segi bahasa dan dari segi istilah. Manakala bahagian-bahagian idgham pula terbahagi kepada tiga, iaitu idgham mutamathilaini, yang kedua idgham mutaqaribaini dan yang ketiga idgham mutajanisaini. Seperti yang Ustazah tunjukkan dekat papan putih belakang Ustazah ni, iaitu bahagian idgham ada tiga, iaitu idgham yang pertama idgham mutamathilaini, yang kedua idgham mutaqaribaini dan yang ketiga idgham mutajanisaini. Maafkan Ustazah. Okey, itu adalah bahagian-bahagian idgham. Baiklah, seterusnya kita mengenali pula pengertian idgham pada bahasa dan apakah pengertian idgham pada istilah. Idgham pada bahasa bermaksud memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Manakala idgham pada istilah pula iaitu memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Okey, sekali lagi. Memasukkan huruf pertama yang bertanda mati ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Okey, bertasydid. Apakah maksud bertasydid? Tasydid itu ialah, kata nama lain bagi tasydid ialah sabdu, syaddah dan tasydid. Itulah yang dinamakan tasydid. Baiklah anak-anak,
sebelum kita mengenali apakah yang dikatakan pengertian kepada ketiga-tiga bahagian hukum idgham tadi yang telah kita pelajari di awal mula tadi, marilah kita mengenali dulu apakah dimaksudkan dengan makhraj dan sifat. Ini kerana apabila kita mengenali pengertian ketiga-tiga hukum idgham itu tadi, kita akan mengaitkan dua perkara iaitu di antara makhraj dan sifat. Okey, makhraj ini bermaksud tempat keluar sesuatu huruf. Contoh, tempat keluar huruf ba. Huruf ba keluar pada kedua-dua bibir atas dan bawah. Ba. Okey, di manakah makhraj huruf shin? Shin di tengah lidah. Okey, baik. Di manakah makhraj huruf qa? Qa. Di kerongkong. Qa. Manakala di manakah makhraj tempat keluar huruf fa, iaitu di antara dua bibir. Fa. Itulah yang dinamakan makhraj huruf, iaitu tempat keluar sesuatu huruf. Jelas ya anak-anak? Baiklah, seterusnya sifat. Apakah yang dimaksudkan dengan sifat? Sifat itu ialah sifat sesuatu huruf tersebut. Contoh, huruf ra. Ra. Apakah sifat huruf ra? Bergetar ataupun bergegar, bergetar. Ra. Itu adalah sifat huruf ra, iaitu takrir. Dalam istilah tajwid, takrir. Okey. Seterusnya huruf sin. Apakah sifat huruf sin? Seperti bunyi apa? Berdesir. Sin. Itu adalah sifat huruf sin. Jelas ya anak-anak? Sebelum kita masuk pengertian ketiga hukum idgham, kita kenal dulu apakah dia makhraj dan sifat. Baiklah anak-anak, kita teruskan pembelajaran kita dengan pengertian idgham mutamatsilaini, pengertian idgham mutaqarribaini dan pengertian idgham mutajanisaini. Baik, untuk pengetahuan semua anak-anak, kata kunci bagi ketiga-tiga pengertian idgham ini ialah pertemuan. Okey, untuk idgham mutamatsilaini, pengertiannya ialah pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Tadi Ustaz dah terangkan apakah yang dimaksudkan dengan makhraj dan apakah yang dimaksudkan dengan sifat. Okey, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifat. Contoh, seperti dalam paparan ini, dal dan huruf dal. Pertemuan dua huruf, dal dengan dal. Satu mati, satu berbaris. Pada awal pembelajaran tadi Ustaz dah terangkan, erti idgham pada bahasa iaitu memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Manakala pada istilah memasukkan huruf pertama yang bertanda mati, ni dal ni mati, ke dalam huruf kedua yang berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Contoh, waqad, asal perkataan pada huruf tersebut ialah mati. Waqad. Okey, hukum dal tu adalah qalqalah pada asalnya. Tetapi oleh kerana dua huruf ini dimasukkan, erti idgham memasukkan. Idgham mutamatsilaini memasukkan dua huruf yang sama sifat dan makhraj. Contoh, pada asalnya berbunyi, pada tulisan bunyinya waqad dakhalu. Tetapi pada sebutan yang betul, waqad dakhalu. Ya, macam tu. Okey, seterusnya, ba dengan ba. Masih lagi dalam idgham mutamatsilaini, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sama sifat. Ba dengan ba. Ilrib bi'asaka. Ilrib bi'asaka. Kita tak sebutkan ilrib bi'asaka. Walaupun kita pada asalnya ni hukumnya qalqalah. Tetapi oleh kerana dah masuk hukum idgham, iaitu ba mati bertemu ba berbaris. Balik kepada pengertian idgham pada bahasa, iaitu memasukkan huruf ba. Ba yang pertama ni mati. Jadi idgham pada bahasa iaitu idgham pada istilah iaitu memasukkan huruf pertama yang bertanda mati. Ni mati, sukun, ke dalam huruf kedua yang berbaris, huruf yang sama, tapi huruf yang kedua tu berbaris sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid. Contoh, ilrib bi'asaka. Jelas ya anak-anak Okey, seterusnya idgham mutaqarribaini. Sama juga pertemuan dua huruf tetapi
berhampiran. Mutaqaribaini bererti berhampiran, berdekatan. Qarib iaitu pertemuan dua huruf yang berhampiran pada makhraj dan sifatnya. Contoh yang Ustazah paparkan dekat sini iaitu lam, ra. Cuba sebut. Lam, lam. Di manakah kedudukan huruf lam? Makhraj huruf lam kat mana? Bawah gigi atas. Lam. Ra, lam, ra. Ini gigi atas. Lam di bawah. Lam. Ra tengah sikit. Belakang sikit daripada lam. Jadi kedudukannya berhampiran. Dia tak sama tau. Dia berhampiran. Makhraj dia berhampiran. Lam, cuba sebut sendiri. Lam, ra. Lam, ra. Lam, ra. Okey. Begitu juga dengan huruf qaf, kaf. Cuba sebut. Qaf, kaf. Ini kerongkong. Qaf, kaf. Qaf, kaf. Kedudukan dia berhampiran. Dia tak sama kedudukan dia, tetapi berhampiran. Berdekatan. Okey. Contoh saya sebutkan. Lam dengan ra. Wa qul rabbi itu sebutan pada tulisan. Tetapi pada bacaan sebutan yang betul mengikut hukum idgham, memasukkan huruf lam yang berhampiran kepada huruf ra hendaklah dimasukkan iaitu dengan cara wa qur rabbi. Dia tak bunyi wa qul rabbi. Sebab kita ada memasukkan bunyi lam itu ke dalam ra. Wa qur rabbi seolah-olah kedua-dua hurufnya adalah huruf ra. Okey, manakala pada huruf qaf dengan kaf pula, dengar betul-betul ya anak-anak. Alam nakhluqakum. Asalnya pada tulisan alam nakhluqakum. Luqakum. Luqakum. Naik atas. Qaf tengah kerongkong. Yang kaf tu atas sikit. Berhampiran. Berdekatan. Alam. Jadi bacaan yang betul bukan alam nakhluqakum. Tapi kita wajib juga tahu bagaimana sebutan pada tulisan dan bagaimana sebutan yang betul pada sebutan. Iaitu sebutan alam nakhluqkum. Luqkum. Alam nakhluqkum. Masuk, keluar. Alam nakhluqkum. Okey, jelas ya anak-anak Seterusnya idgham mutajanisaini iaitu pertemuan dua huruf yang sama makhraj, sama tempat keluar tetapi berlainan sifat hurufnya. Contoh da, ta. Cuba sebut. Da, ta. Da, ta. Makhraj tempat huruf dia, kedudukan huruf makhraj huruf tersebut adalah sama. Da, ta. Tetapi sifatnya berbeza sebab hurufnya berbeza. Sifat huruf da lain, sifat huruf ta berlainan dengan da. Okey, contoh misal potongan ayat Al-Quran. Qad, asal tulisan dia pada tulisan qad tabayyana. Qad tabayyana. Okey, baik anak-anak, Ustazah nak tekankan di sini. Kita kena wajib mengetahui bagaimana sebutan pada tulisan dan bagaimanakah sebutan yang betul pada bacaan mengikut hukum. Kenapa? Kerana mudah untuk kita membaca dengan cara yang betul, manakala pada penulisan mudah untuk kita mengingati huruf yang hendak ditulis. Faham ya anak-anak? Kenapa Ustazah tekankan dua cara bacaan tadi? Okey. Jadi cara yang betul apabila dal bertemu dengan ta, qad tabayyana. Tak bunyi lagi qad. Sebutan yang betul, masukkan bunyi dal yang mati ke dalam huruf ta yang ditemui. Qad tabayyana. Kemudian bagi za, 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 za. Di mana huruf makhrajnya? Sama tak? Za, za. Sama. Tetapi berlainan sifat. Kenapa? Sebab berlainan huruf. Izzalamu. Cuba baca semua. Izzalamu. Baiklah anak-anak. Harap-harap semua faham ya apa yang Ustazah terangkan tadi. InsyaAllah. Baiklah anak-anak. Kita akhirnya berada di penghujung pembelajaran kita. Di akhir pengajaran kita pada hari ini. Pembelajaran dan pemudacara kita. Jadi apa yang Ustazah harapkan, semoga sedikit sebanyak perkongsian Ustazah pada hari ini mampu mencerahkan kekusutan ataupun kekeliruan yang anak-anak hadapi sebelum mengenal apakah hukum idgham yang telah kita belajar tadi. InsyaAllah. Sekian, bitaufiq wan najah. Teruskan pembelajaran dengan soal jawab melalui Google Form yang akan Ustazah berikan sebentar lagi. Akhir kalam, Ustazah mohon kemaafan seandainya sepanjang Ustazah memberi penerangan terdapat kelemahan dan kekurangan. Sesungguhnya itu semua adalah daripada kekurangan diri Ustazah sendiri, insyaAllah. Ustazah Siti Armiati binti Arifudin
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.